Okey, tanpa berlengah masa saya ingin memperkenalkan setiap topik-topik yang ada dekat dalam silibus sains tingkatan 4. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, untuk tingkatan 4 kita ada 12 bab. Okey, 12 bab. Okey, 12 bab yang mana kita ada 4 tema yang perlu kita pelajari. Okey, untuk hari ini saya ingin pergi kepada tema satu iaitu kaedah saintifik. Okey, kaedah saintifik bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, dalam topik ini terdapat 3 subtopik yang perlu kamu pelajari. Okey, yang pertama, peralatan perlindungan diri, pembuangan bahan sisa dan pemadam kebakaran. Okey, so kita pergi kepada bab 1, langkah keselamatan di dalam aman. Okey, cikgu harap semua pelajar sudah mengambil buku teks di sekolah dan juga telah membeli buku nota sains untuk ditulis nota dan latihan. Okey, ini bermaksud buku latihan dan buku nota kamu buat sekali di dalam satu buku. Okey, dan untuk buku panjang ya, itu buku panjang. Kemudian satu lagi adalah buku untuk kita tulis laporan amali eksperimen. Okay, laporan eksperimen, satu lagi buku panjang. Bermaksud kita ada 2 buah buku yang perlu untuk kamu sediakan. Dan jangan lupa kamu perlu beli buku kerja di sekolah. Okey. So nanti cikgu akan bagi tahu apakah kerja-kerja yang perlu kamu buat. Okey, yang pertama, okey, kita tengok kepada bab 1. Okey, tanpa melengahkan masa saya nak tunjukkan bab 1, subtopik 1.1 iaitu peralatan perlindungan diri. Okey, adakah kamu lihat, nampak apa yang cikgu paparkan dekat sini? Okey, kalau kamu tak nampak, kamu boleh tengok buku teks kamu, muka surat 4. Okey, ini setiap pelajar, bila masuk di dalam makmal, kamu perlu memakai peralatan yang sesuai, yang mana untuk perlindungan diri kamu. Kenapa kena pakai? Sebab kita nak lindungi diri kamu. Okey, kalau kamu lihat di kat sini, yang pertama yang pertama ini adalah Google. Okey, Google dekat mata ya. Yang dekat mata ini kita panggil Google. Kenapa? Untuk melindungi mata, melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Okey, kemudian topeng. Okey, macam yang kamu pakai mask sekarang ni. Okey, mask itu untuk melindungi mana? Hidung dan mulut. Okey, hidung dan mulut daripada kita terhidu bahan-bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta berdebu. Okey, kemudian sarung tangan. Okey, glove. Okey, glove kita guna untuk melindungi tangan kita daripada terkena bahan-bahan kimia yang berbahaya. Okey, dia dibuat daripada getah. Okey, kemudian baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan yang mana berlap coat untuk melindungi badan kita daripada terkena ataupun terkena bahan-bahan yang berbahaya di dalam makmal. Dan kasut. Pastikan bila masuk sahaja makmal, kasut kamu bertutup. Sesuailah kasut sekolah yang kamu gunakan. Mana kita nak lindungi kaki kita daripada terkena serpihan kaca. Okey, itu adalah untuk peralatan perlindungan diri. Okey, dekat sini kamu boleh buat nota seperti ini saja. Okey, tulis tarikh hari ini. Okey, hari ini contohnya hari ini hari Isnin. Okey, kamu buat hari ini 25 hari bulan 1. Okey, kemudian dalam nota kamu tulislah bab 1. Okey, apa tadi bab 1? Okey, kamu tengok balik bab 1. Apakah bab 1? Okey, bab 1 kita belajar mengenai langkah keselamatan di dalam makmal. Langkah keselamatan di dalam makmal. Tulislah. Okey, langkah keselamatan. Langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, kemudian yang ini, yang nombor 1 adalah kamu tulis peralatan perlindungan
diri. Okey, 1.1 yang ini kamu gariskan. Okey, peralatan perlindungan diri. Okey, cikgu tak nak kamu tulis panjang-panjang, okey? Kamu hanya buatkan nota yang ringkas saja. Contohnya, peralatan perlindungan diri, okey, buat dalam bentuk bulatan boleh. Okey, perlindungan diri. Okey, peralatan. Okey, buatlah dalam bentuk bulatan. Okey, contohnya bulat macam ini. Okey, yang pertama kamu ada apa? Google. Kamu ada topeng muka. Okey, tak payah nak susah-susah. Kamu hanya buat ini. Nota adalah nota kamu. Siapa yang baca? Kamu yang baca. Okey, sarung tangan, baju makmal. Okey, dan kasut bertutup. Itu saja. Okey, kalau kamu nak letak tulis sedikit, kenapa nak guna ni? Ini untuk mata, topeng. Ini sendiri kamu boleh fikir. Topeng muka, hidung, mulut. Sarung tangan untuk lindungi kanan. Baju mama untuk badan dan kasut untuk kaki. Okey, itu peralatan perlindungan diri. Okey, faham ya? Okey, pergi kepada dalam makmal pula. Okey, dalam makmal pula kita ada beberapa peralatan. Okey, perlindungan diri di dalam makmal. Okey, peralatan perlindungan diri. Ini peralatan perlindungan diri kamu sendiri. Okey, ini adalah peralatan perlindungan diri kamu. Okey, yang ini pula peralatan perlindungan diri dalam amal. Kita kena buat apa ni? Apa-apa kerja ataupun apa-apa benda-benda yang bahaya ataupun terkena benda yang berbahaya dekat badan kamu, ini adalah salah satu peralatannya. So, yang ini adalah kabinet Alina Lamina. Okay, yang ini kita panggil dia untuk apa? Untuk elakkan, okay, kalau kamu tengok cikgu highlightkan ya, untuk mengelakkan kontaminasi. Kontaminasi ni apa? Jangkitan lah. Okay, masa kamu buat aktiviti yang melibatkan mikrobiologi. Okay, contohnya macam sekarang, orang yang di dalam makmal untuk menguji virus-virus COVID-19 ke, apakah vaksin yang sesuai, itu kita kena buat dalam kabinet aliran lamina. Kemudian penyiram kecemasan. Pernah tak tengok? Okay, kat sekolah kita rasanya tak ada benda ni. Okay, benda ini, okay, kenapa kena pakai ni? Untuk, okay, kalau kamu tiba-tiba bila bereksperimen terpercik mata. Okay, bila terpercik mata, kamu nak bilas dengan air yang banyak. Kamu perlu bilas dengan air banyak. So, kamu perlukan penyiram kecemasan. Itu kalau terkena, contohnya terkena rambut ke, itu kamu seram shower je, macam shower. Kalau untuk pembilas mata ni, untuk kalau terkena mata. Pembilas mata untuk pembilas mata. Okay, penyiram kecemasan untuk kalau the whole body lah, keseluruhan badan kamu. Okay, yang ini pula kebuk wasap. Okay, kebuk wasap ini kalau kamu buat eksperimen, benda yang meruap, mudah terbakar, beracun, itu adalah untuk kamu buat eksperimen di dalam kebuk wasap. So, kamu boleh buat nota lagi sekali, satu lagi, peralatan, okay, peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Okey, di dalam kamu buatlah nota macam ini. Cikgu tak adalah cikgu nak terlalu complicated. Kamu buat nota macam ini, buat pakai pen, pembaris. Senaraikanlah empat yang tadi. Empat yang tadi, penyiram kecemasan, pembilas mata. Okey, pembilas mata. Kemudian kabinet aliran alamina, kabinet. Buat simple-simple. Kamu tak payah terlalu banyak buat nota. Okay? Asalkan kamu baca apa yang dalam buku kebuk wasap. Dah, siap nota kita. Okay? Kemudian untuk seterusnya. Okay, ini adalah praktis formatif 1.1. Okay, 1.1 kamu terus saja buat dalam buku nota. Okay, buat dalam buku nota. Okay, sebentar ya. Okey, sebentarnya. Okey, untuk buku nota ini, okey, untuk dalam buku nota ini, okey. So, okey, untuk dalam buku nota, pastikan kamu semua
Okay, tengok ya cikgu bagaimana cikgu jawab benda ni. Okey, tulis dalam buku latihan kamu, tulis praktis formatif 1.1. Tak perlu kamu nak salin soalan. Okay, nombor 1. Berikan 3 contoh alat perlindungan diri. So, tulislah alat perlindungan diri. Okay, apa yang kita belajar tadi? Cuba. Boleh jawab sendiri. Mata. Kita letak apa? Google. Okay, Google. Okay, kat muka, dekat hidung dengan mulut tadi apa? Topeng muka. Okey. Lagi untuk dekat badan, baju makmal. Okey, dah siap. Okey, nombor 2. Dia kata Haris terkena percikan sulfurik, okey, kat mata. Apakah tindakan? Kita nak basuh guna apa tadi? Ingat tak? Basuh dengan kita pakai pen warna lain lah. Okey, basuh dengan pembilas kebut wasap ke? Tak kan? Yang macam shower tu ke? Shower untuk seluruh badan. So kalau untuk mata, basuh dengan pembilas mata dengan air yang banyak. Okey. Okey, lepas tu jangan lupa maklumkan dekat cikgu lah. Okey, kemudian tandakan. Okey, yang ini kamu tandakan sahaja. Okey, mana tindakan yang betul? Okey, yang pertama, Amandev memakai goggles semasa dia mencampurkan asid. Ya, kamu kalau handle apa-apa asid dengan alkali, dengan air, kena buatkan pakai Google. Akib makan slipper. Boleh ke makan slipper? Kita kena pakai kasut yang betul. Kemudian dia kata, Mira membersihkan bahan kimia yang tertumpah di atas meja dengan tangan. Tak boleh. Dia kena pakai alat yang sesuai. Okey, kain lap. Okey, cuba kamu tengok, kan kamu boleh nanti bertanya dengan pembantu makmal. Okey, bab yang seterusnya adalah pembuangan bahan sisa. Okey, pembuangan bahan sisa. Okey. Pembuangan bahan sisa ini, kebanyakan bahan sisa di dalam makmal, contohnya macam asid, cair, alkali, apa-apa, logam, bagaimana kita nak kendalikan dia? Kita ada 2 ya, bahan yang boleh kita buang. Bukan semua bahan dekat makmal kita boleh buang. Kita boleh buang terus dalam makmal, dalam sinki. Tak boleh. Kita kena buang. Ada bahan yang tak boleh buang terus dalam sinki. Ada bahan yang boleh terus buang dalam sinki. Apa bahan yang boleh buang dalam sinki? Bahan yang boleh buang dalam sinki adalah bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Ini bahan yang boleh buang dekat sinki. Tapi bahan yang tak boleh buang dalam sinki, contohnya sesisa pejal, bahan yang mempunyai nilai pH yang kurang daripada 5, dan terlalu berasid, yang terlalu beralkali, toksik, bahan kimia, bahan logam berat, bahan yang meruap dan bahan yang reaktif. Kemudian bagaimana pula kamu nak menguruskan sisa bahan biologi? Apa tu sisa bahan biologi? Contohnya benda yang besar. Kamu belah-belah tikus, kamu buat pembedahan tikus, kamu nak terus buang dekat dalam sinki? Tak boleh. Dia ada prosedur operasi standard dia ataupun POS. Bagaimana? Ini adalah dia punya kesimpulan. Kamu hanya buat nota yang bahagian ini saja. Yang ini, jadual ini sahaja. So, kamu semua boleh buat. Prosedur operasi standard perupusan. Kita ada 4 jenis bahan. Kategori bahan. Yang pertama, kalau bahan itu peralatan tajam, contohnya pernah tak tengok jarum suntikan, pijagari, bilas scalpel, dia akan masuk dalam satu bekas yang khas. Bekas yang khas, yang mana tidak di autoclave, dia tak payah kamu nak sanitize balik lagi sekali. Terus je buang dan lupuskan. Bekas itu disimpan dalam tempat yang selamat dan dilupuskan. Kategori B pula, contohnya peralatan yang tak tajam. Contoh peralatan tajam, glove, sarung tangan. Sarung tangan lepas je kendalikan bahan-bahan kimia, terus buang. Jangan sayang-sayang basuh dulu, tak. Kamu kena terus buang. Bagaimana kamu nak buang? Kamu bungkus dulu di dalam beg plastik. Bungkus dalam beg plastik. Kemudian di autoclave
dan dimasukkan di dalam tong bahaya. Di autoclave ni dinyah kuman dulu. Okey, kemudian bangkai, organ, contohnya macam tadi cikgu kata, kamu belah-belah tikus, kamu buat eksperimen tikus, tiba-tiba mana kamu nak buang bangkai tersebut? Okey, bangkai tersebut kamu perlu balutkan, okey, balutkan, kemudian dibungkus rapi dalam beg plastik bahaya dan kamu sejuk bekukan, okey, sejuk bekukan sebelum kamu lupuskan. Okey, kategori D contohnya darah, serum, okey, di ini adalah dinyah kontaminasi, okey, di secara autoclave, okey, kita lupuskan dalam sistem kumbahan, terus buang kat dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun dalam yang ini boleh buang kat dalam sinki, walaupun dia adalah bahan biologi, yang bahan sisa biologi di dalam makmal. So, saya ulang balik, benda yang tak boleh buang, benda yang boleh buang kat sinki, benda yang tidak berbahaya, tidak terlalu berasid, yang tidak berakali. Tapi benda yang berbahaya, tak boleh toksik ke, radiasi ke, apa-apa ke, tak boleh. Okay, ini bagaimana adalah, ini pula jadual ini adalah prosedur bagaimana kamu nak lupuskan bahan sisa biologi. Okey. So, kalau kamu yang ini pun filler salin Okey, jadual dalam ni filler salin. Okey, yang pertama salin yang bahagian sini dan bahagian sini. Okey, kategori yang pertama kategori A, B, C. Okey, kecuali D. D tadi buang je dalam sistem kubahan. Okey, A, B, C, kalau A tu simpan dulu dalam tempat yang sementara dan selamat. Kalau B tu dimasukkan dalam beg autoclave yang kalis bocor. Okey, kategori C pula kamu kena simpan, lepas tu kamu sejuk bekukan macam apa tadi bangkai bangkai ataupun haiwan uji kaji yang dah mati. Okey, kemudian kamu nyah kontaminasi. Apa tu nyah kontaminasi? Kamu buang nak hilangkan daripada terkena virus ataupun jangkitan nyah kontaminasi penyakit sisa yang tadi dibungkuskan, dilabelkan, kemudian tong bahaya akan disimpan dalam keadaan yang selamat dan disejukkan. Okey, dan disejukkan sebelum pelupusan dijalankan. Itu adalah prosedur dia. Okey. Kalau contohnya, kalau tiba-tiba, okey, bagaimana pula kalau tiba-tiba dekat dalam makmal buat eksperimen tentang suhu termometer. Kamu tahu kan termometer? Okey, termometer. Bagaimana kita tiba-tiba kita buat eksperimen termometer itu pecah, ataupun yang ini contohnya tiba-tiba kamu buat-buat sahaja eksperimen asid tumpah dekat atas meja. Okey, bagaimana kamu nak buat? Okey, so kita tengok kepada buku teks ini. So, yang ini langkah ini tolong salin. Okey, langkah ini tolong salin. So, yang pertama, okey, kalaulah tertumpah asid alkali, yang pertama bagi tahu cikgu. Jangan senyap-senyap sahaja, okey? Jangan senyap-senyap sahaja. Okey, beritahu cikgu. Okey, kemudian kamu jadikan kawasan itu jangan lalu. Kalau kita tahu, okey, kawan-kawan tak boleh lalu kat sini. Okey, kamu sekat tumpahan tersebut, bahan kimia tersebut dengan gunakan pasir itu, tak nak bagi dia merebak. Letak dekat sekeliling bahan kimia tersebut. Kemudian kaut tumpahan dan buang dengan selamat. Okey, bagaimana pula dia kata kalau termometer pecah? Ini pun buat nota start daripada sini ke sini. Okey, yang pertama kena bagi tahu cikgu apa-apa aksiden dekat dalam makmal, tolong bagi tahu cikgu dan jadikan kawasan tu larangan untuk daripada untuk kamu bergerak tak boleh jalan lalu kat situ. Okey, taburkan serbuk sulfur, cari serbuk sulfur, taburkan serbuk sulfur, dan yang pertama kena, yang last tadi adalah call bomber. Yang ini hanya bomba sahaja kena uruskan. Sebab apa? Termometer dia ada merkuri, iaitu sangat berbahaya yang boleh buat kepada boleh buat keracunan kepada kamu apabila disentuh. Okey, dia akan boleh masuk dekat kamu punya kulit, kemudian dia akan mengganggu sistem pencernaan, sistem pembiakan kamu. Okey, itu kena tahu ya. Okey. So kamu kena ikutlah. Okey, yang seterusnya praktis formatif 1.2. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, praktis formatif 1.2. Okey, yang pertama, Asri, okey, kamu tulislah. Alamak, salah. Okey, tu dah ambil pen. Okey, praktis. Okey, buat terus je. Lepas nota tadi kamu dah buat.
Okey, dah lepaskan nota kamu buat latihan ini. Praktif formatif 1.2. Okey, soalan nombor 1. Asri ingin, tak payah kalian soalan, terus buat jawapan. Okey, membuang hidroklorik asid pH 3. pH 3 ni paling kuat tau. Boleh kita buang terus dalam sinki? Adakah tindakan yang ini betul? Asid pekat, boleh ke? Okey, so dalam sinki tetapi telah dihalang oleh Selvi. Okey, dia kata adakah tindakan Selvi itu betul? Dia halang Asri ni daripada? Ya, betul tulis. Betul. Okey, kenapa? Sebab pH 3 okey adalah asid pekat. Tulis itu asid pekat yang membahayakan kehidupan. Yang membahayakan kehidupan. Okey, seterusnya nombor 2. Tandakan. Okey, tulis pula nombor 2. Okey, bahan yang boleh buang sikit. Air suling boleh? Ya, boleh. Air suling sahaja yang boleh. Asid pekat boleh? Tak boleh. Asid pekat tak boleh. Yang lain tu tak boleh, tak payah tulis. Okey, terangkan cara pelupusan bangkai. So, bangkai macam mana tadi? Okey, yang nombor 3, bangkai. Kamu tengok yang bangkai tadi. Kamu kata apa yang bangkai tadi? Ingat lagi tak? Okey. Bangkai tadi kita balut dengan bahan penyerap, bungkus rapi, kemudian kamu sejuk bekukan. Okey, sejuk bekukan. Okey, so nombor 3 kamu tulislah. Bangkai. Okey, tulis macam cikgu tulis ya, bungkus dengan bahan penyerap. Okey, kemudian bungkus rapi. Okey, tulis macam cikgu tulis ya. Bungkus rapi dalam beg plastik. Bahaya. Okey. Kemudian bekas yang beg plastik itu kemudian simpan tempat selamat. Tempat selamat. Tempat yang selamat. Sejuk beku pada suhu sejuk beku. Sejuk beku. Atau bilik sejuk beku sehingga diambil oleh kontraktor. Nombor 3 dah siap. Ada nombor 4 tak? Terangkan bagaimana termometer dalam pecah. Bagaimana kamu nak handle? So, kamu salin sahaja yang ini. Yang pertama, memberitahu guru. Jadikan kawasan tumpah kawasan larangan. Tabur sebut sulfur dan hubungi jabatan bomba. Yang nombor 4 tadi, soal jawapan nombor 4, kamu salin sahaja yang dekat atas. Salin sahaja yang dekat atas. Bagi tahu mama, maklum guru. Maklumkan guru. Kemudian kamu jadikan kawasan larangan. Lepas tu kawasan larangan. Kemudian tabur serbuk sulfur. Tabur serbuk sulfur. Kemudian apa? Hubungi bomba. Dah siap dah kita punya latihan. So faham ya? So, kita masuk topik yang paling last. Yang ni dah last dah ya. Yang paling last, pemadam kebakaran. Tahu tak? Pernah tak tengok? Dekat sekolah ada, dekat mana-mana klinik ke, dekat hospital ke, ada alat pemadam api kebakaran. Dekat pejabat, mana-mana pejabat bank ke, mesti kena ada alat pemadam api kebakaran. Kita ada 4 jenis. So, nanti dalam nota kamu, cikgu perlu ke lukis? Tak perlu lukis. Kamu tulis saja jenis alat pemadam api kebakaran. Yang pertama, air, buih, karbon dioksida dan serbuk kering. Dan serbuk kering. Yang ini jenis air berlabel merah. Kamu buat label merah. Memadamkan, kamu tulis je memadamkan bahan pepejal. Yang cikgu label ini saja kamu tulis nota. Memadamkan bahan pepejal, kain, kertas dan kayu. Yang buih pula berwarna berlabel krim. Yang mana dia nak padamkan jenis apa? Kayu, kertas dan jenis
cair ataupun gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Okay, yang label hitam pula. Okay, label hitam kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Okay, yang biru. Okay, yang biru untuk memadamkan semua jenis kebakaran. So, kita pakai jenis biru. Sebab apa dekat jenis biru dekat makmal kita? Sebab dia boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Okay. Kemudian, okay, yang ini pun kamu tolong salin dalam buku nota kamu. Okay, yang ini ya. Okay, yang pertama, jenis kebakaran. Okay, kita ada 6 kelas jenis kebakaran. Kalau kamu biasa dengan ceramah daripada bomba, okay, daripada bomba kamu akan dimaklumkan ada 6 jenis kebakaran. Okay, kebakaran pertama kalau dia melibatkan jenis pepejal. Okay, jenis pepejal. Contohnya kayu ke, kertas ke. Okay, jenis alat yang sesuai air, buih dan serbuk kering. Tadi kamu dah belajar kan? Ada jenis air, ada jenis buih, serbuk kering. Okay, kelas B pula melibatkan cecair. Contohnya macam terbakar dekat stesen minyak, petrol ke, kerosin ke, diesel ke. Bagaimana? Kamu tak boleh guna air, kamu hanya boleh guna buih, serbuk kering dan karbon dioksida. Okay, kelas yang ketiga, contohnya gas-gas LPG, LNG. Yang ini gas-gas yang mudah meletup lah. So, kamu hanya boleh pakai serbuk kering dan karbon dioksida. Okay, logam. Okay, kebakaran contoh logam adalah kelas D. Yang mana contoh logam magnesium, aluminium, natrium. Yang itu hanya boleh pakai serbuk kering. Kelas E. Kelas E untuk peralatan elektrik. Kelas E peralatan tak boleh pakai air, tak boleh pakai buih. Dia hanya boleh pakai serbuk kering dan karbon dioksida. Okey. Yang terakhir kelas F, contohnya kamu terbakar minyak masak dekat dapur rumah mak kamu. So dia hanya boleh pakai serbuk kering dan karbon dioksida. Okey, serbuk kering dan karbon dioksida. Okey. Ini pula alat pemadam kebakaran yang biasa kita guna adalah jenis pemadam api ABC. Apa itu ABC? Yang mana dia boleh padam semua kebakaran. Yang macam tadi, yang kelas yang keempat tadi. Yang mana dia boleh kecuali kebakaran logam dan gas. Logam dan gas yang mana dia tak bahaya kepada manusia, tak kepada haiwan dan tidak membawa kepada pencemaran. Dia tak mencemarkan tanah-tanah dan mudah diselenggara. Dan kelembapan yang dihasilkan lebih lama dan menghalang api daripada merebak semula. Yang seterusnya, pernah tak tengok yang macam ni? Fire blanket. Fire blanket ini dia dibuat daripada gentian kaca. Dibuat daripada gentian kaca yang mana dia akan boleh padamkan api yang susah untuk dipadam. Contohnya ada orang yang terkena api terbakar. So kamu ambil fire blanket ni, selimutkan sahaja badan dia. Cikgu, saya tak jumpa fire blanket, saya nak kena pakai apa? Ikut kepada pengalaman saya lah. Kalau macam ini, pihak bomba dia bagi tahu ambil apa-apa kain yang tidak mudah yang bukan daripada nylon, cotton lah, ataupun yang jenis yang mudah untuk dibasahkan. Kamu basahkan kain tersebut, kamu selimutkan badan orang tu. Badan orang tu. Kemudian ini adalah bagaimana cara nak guna padam api. So dalam nota kamu tuliskan kaedah. Yang pertama, tanggalkan pin. Pernah tak tengok pin dia? Ini pin dekat sebelah ni. Ini. Yang ini pin. Dekat sini pin ya. Tanggalkan pin dan pastikan pemadam tu bukan condong. Dia kena tegak. Kemudian halakan muncung tu ke dalam muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Lepas tu tekan pan pemicit atas. Ratakan semburan. Ratakan semburan ke arah muncungnya. Selanjutnya kita ambil yang arah lawan angin. Kemudian ini audit ni. Pastikan alat pemadam api kebakaran ni dia ada expired date. Macam cukup makanan. Dia pun ada expired date. So pastikan tarikh luput sentiasa kamu cek. Sekarang kamu semak dan dia meter tekanan dia tu pun kena yang ini. Meter tekanan kena function, tarikh luput kena sentiasa dalam masa dia dan kamu kena tengok apakah jenis kebakaran alat. Tadi kita dah tengok alat api ni boleh ini, yang ini boleh ini, yang ini boleh ini. Kena pastikan setiap alat pemadam api
kebakaran tersebut. Okey, so nanti kamu kena buat satu laporan. Bukan laporan lah, ini projek. Dulu sebelum ni pelajar saya ada buat. Pelajar saya buat yang mana ini mesti kamu seronok buat. Okey, saya nak kamu dalam kumpulan. Okey, contohnya dalam satu kumpulan ada 3 pelajar. Okey, satu kumpulan ada 3 pelajar yang mana kamu sediakan bahan-bahan, kamu fikirkan bagaimana untuk menghasilkan alat pemadam api kebakaran. Okey, macam dulu pelajar saya dia sediakan cuka. Kamu tahu tak cuka? Dekat satu soda bikarbonat. Okey, soda bikarbonat tu nanti kamu balutkan dengan tisu. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan prosedur. Cikgu akan bagi list. Okey, balutkan dengan tisu dan ikat dengan benang. Okey, lepas tu kamu ambil botol air mineral, kamu ikat pada depan atas dia. Okey, macam inilah. Okey, cikgu lukiskan lah. Okey, nanti kamu ada penutup botol ini. So, ini penutup botol. So, ini adalah botol. Okey, ini adalah botol. Okey, botol dalam ni kamu ikatkan. Okey, kamu ambil tali. Kamu ambil tali nanti. Tali. Okey, lepas tu dalam tali ni kamu ikat yang tisu. Okey, tisu ni ada apa? Okey, dalam tisu ni, ini tisu. Ini tali. Ini botol. Okey, dalam tisu ni ada soda. Apa tu soda cikgu? Soda bikarbonat yang mak kamu buat donat. Tanya mak kamu. Mak, soda ada tak mak soda? Okey, kemudian dalam ini kamu isikan cuka. Okey, yang ini cuka. Okey, kemudian kamu goncang, tutupkan penutup ini, lepas tu kamu goncang, kemudian kamu jatuhkan tali ataupun tak tali lah, benang. Benang, jatuhkan sampai yang ini goncang, sampai ini terendam dekat dalam cuka. Okey, kemudian dia akan bertindak balas. Lepas tu kamu semburkan dia. Tengok. Siapa yang jadi, tolong send video dekat cikgu. Okey. Kemudian praktik formatif 1.3. Okey, jom kita sama-sama buat praktik formatif 1.3. So, kamu tulislah praktis formatif 1.3. Okey, nombor 1. Okey, 4 jenis alat pemadam api. So, kamu cakaplah tadi apa? Ada jenis air, buih, karbon dioksida, serbuk kering. Okey. Kemudian fungsi selimut kebakaran. Selimut kebakaran, fungsi selimut. Okey, fungsi selimut. Okey, fungsi selimut kebakaran. Okey, yang pertama, okey, untuk memadamkan api kecil atau sederhana yang susah dipadamkan. Okey. So bagaimana cara dia? Okey, bagaimana cara dia? Okey, cara dia balut badan mangsa. Okey, dengan selimut. Okey, kita nak halang oksigen daripada membantu kebakaran. Okey, yang ini susunkan. Yang mana pertama? Okey, nombor 3 ni. Pertama, kamu buka dulu pin ni kan? So, R dulu. Lepas tu, kamu halakan buncung ni, Q. Lepas tu, kamu baru tekankan pemicit, P. Okey, siap. Okey, siap untuk latihan kita. Okey, kemudian nanti ini adalah nota ringkas. Okey, ini nota ringkas. Okey, kemudian ini apa yang kamu dah belajar. Okey, ini praktis sumatif. Okey, praktis sumatif ini, okey, kamu boleh try buat. Okey, jom kita jawab sama-sama. Okey, soalan yang pertama. Dia tanya, mengapa mama sekolah merupakan kawasan larangan? Sebab makmal sekolah nombor 1A dulu. Berikan 3 contoh peralatan
Okey, 3 contoh. So, tadi peralatan tadi apa yang kamu kata? Kebuk wasap. Okey, ada pembilas mata. Okey, kemudian kamu ada penyiram kecemasan. Kecemasan. Okey, nombor B. Mengapa makmal? Sebab makmal. Okey, tulis jawapan nombor B. Okey, B itu satu A. Okey, B pula. Okey, kamu katalah dalam makmal terdapat bahan berbahaya. Okey, contoh bahan toksik. Okey, mudah terbakar. Okey, kemudian Jasman membuang air limau. Sisa dekat air lain dalam jalan kenapa? Wajar ke tak? Air limau je pun. Dia bahan yang terlalu berasid ke? Tidak. So, kamu kata tindakan dia betul. Kerana, cakaplah, limau mempunyai pH lebih 5. So, dia adalah, ataupun kamu nak cakap, kurang berasid. Okey, dah. Okey, soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia kata ini. Kebakaran dalam amal. Etanol. Etanol ni bahan yang mudah meruap. So, okey, nombor 2A. Okey. Apakah jenis kebakaran ini? Okey, ini adalah bahan yang mudah terbakar. Petrol, seperti petrol tadi. A ke B ke C? Kebakaran. Kamu tengok balik, okey, kamu tengok kamu punya nota untuk kebakaran tadi. Okey, dia adalah jenis cecair, jenis petrol kan, kerosin. So, ini adalah jenis B. Okey, tulis dekat situ jenis B. Okey, kebakaran jenis B. Okey, kemudian nombor 2, alat pemadam. So, tadi alat yang mana yang sesuai? Seperti alat buih ke, okey, ataupun serbuk kering. Okey, kemudian B. Pada pendapat anda, kenapa kebakaran tersebut boleh berlaku? Sebab apa? Sebab etanol, nampak tak? Etanol ni dekat dengan benunu Bunsen. Sebab etanol tadi berada dekat dengan api. Okey, dengan sumber api. Sebab etanol mudah terbakar. Mudah terbakar. Okey, dah cukup. Okey, B dah. C. Azhar berada di tempat kejadian. Okey, nyatakan langkah yang perlu. Bagaimana? So, dekat sini ni, yang ini, kamu cakaplah. Bagaimana kamu nak gunakan alat pandam api kebakaran? So, 1. Tanggalkan pin keselamatan alat pemadam api. Okey, kemudian kamu buat apa? Tadi kamu buat halakan muncung. Okey, halakan muncung alat pemadam api. Okey, kemudian kamu tekan pemicit. Dan ratakan semburan. Okey, dah siap. Okey. Kemudian dia kata sebagai langkah penjagaan alat pemadam api, audit. Okey, nyatakan 5. So, apa yang 5 tadi? 5 tadi, tengok jenis dia. Tengok jenis dia. Jenis pemadam api. Jenis alat pemadam api. Okey, kemudian kamu cakap tentang tarikh luput, bacaan, apa yang ke atas yang bulat tu? Tekanan, bilangan pemadam api. Okey, dan lokasi. Kamu kena tahu kat mana kamu letak. Okey, lokasi alat pemadam api. Okey, dah siap.
Okey. So uji minda ni kamu nak buat boleh, kamu tak nak buat pun boleh. So saya buat sikitlah. Okey, apabila anda masuk dalam makmal, adakah anda perlu pakai topeng? Kena ke pakai topeng? Sebenarnya tak perlu pun. Tidak perlu. Okey, kamu tulis. Sebab apa? Kalau kamu sentiasa pakai topeng, okey, contohnya bahan yang mudah pakai topeng ni hanya untuk bila mengendalikan bahan kimia mudah meruap. Okey. Perlu memakai topeng. Okey dah. Topeng muka. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Haziq menerima tugasan menjalankan eksperimen menentukan takat didik air garam. Terangkan cara Haziq memastikan semua langkah keselamatan dalam makmal dipatuhi. So, bagaimana? Haziq kena pakai alat perlindungan diri. Okey, alat perlindungan diri. Okey, pastikan semua bahan tidak mudah terbakar. Okey, tidak mudah terbakar. Okey, lepas tu nombor 5, huraikan langkah untuk menggunakan tajam. Okey, bahan tajam tadi macam biasa tadi. Kamu buat macam mana? Kamu letak dia, okey, bahan tajam. Okey, bahan tajam letak dekat beg ataupun bekas khas. Okey, bekas khas yang mana tutup dan kemaskan. Tutup dengan kemas. Okey, tutup dengan kemas. Kemudian disimpan tempat yang selamat. Simpan tempat selamat sehingga ada orang ambil. Okey, kontraktor lah yang akan ambil. Okey, itu sahaja untuk hari ini. So, nanti kita akan bertemu lagi untuk kelas, untuk next topik. Sebab topik ni ringkas saja. So, saya boleh buat untuk satu waktu. So, seminggu ini kamu buat. So, apa yang kerja yang perlu kamu buat lagi? Okay, kalau kamu sudah membeli buku kerja, okay, sila siapkan semua latihan di dalam bab 1. Okay, di dalam semua latihan di dalam bab 1 dan tolong hantar di sekolah. Okay, so jumpa lagi. So, lain kali. So, selamat, terima kasih dan Assalamualaikum.